فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu an ya'isha yazdadu khairan wa huwa khairun lahu wa imma musi'an fala'allahu an yasta'tib atau kama qala. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Daripada Abi Ubaid, dia adalah hamba merdeka kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kata dia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, la yatamannayanna ahadukumul maut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang daripada kamu bercita-cita nak mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan supaya kita jangan ada daripada kita ni yang cita-cita nak mati. Imma muhsinan fala'allahu an ya'isha yazdadu khairan. Nabi kata, kalau sekiranya orang tua orang baik, mudah-mudahan panjang umurnya itu boleh menambah kebaikan dia. Wa huwa khairun lah, dan itu baik bagi dia. Nabi SAW pesan dekat kita, jangan duk cita-cita mati. Tengah orang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dekat dia satu musibah, kerana musibah yang kena dia jadi putus asa, dia ingat nak mati. Nabi SAW kata, jangan macam tu. Jangan kerana sikit musibah, jangan kerana sikit ujian, sedikit balak yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kena, maka kita terus putus harap, kita terus putus asa, dan kita terus duk ingat nak mati. Kerana kalau sekiranya panjang umur, itu peluang untuk kita tambah pahala. Kalau Allah tangguh hidup kita ni, Allah tangguh mati kita, Allah tangguh sampai esok, 24 jam Allah bagi itu peluang kita tambah pahala. Kalau Allah tangguh dekat kita sebulan itu peluang untuk kita tambah pahala. Demikianlah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tambah kita, tangguh kita mati lagi setahun, lagi 2 tahun, itu peluang untuk kita tambah pahala. Dan tambah pahala itu Nabi kata, wa huwa khairun lah, itu baik bagi siapa-siapa pun. Pahala sikit dengan pahala lebih, tentulah pahala lebih itu lebih baik bagi siapa-siapa pun. Nabi kata, wa imma musi'an fala'allahu an yasta'tib. Dan kalau sekiranya orang yang duk cita-cita, yang duk sebut-sebut nak mati awal ni, dia memang orang jahat, dia orang tak bagus, fala'allahu yasta'tib. Nabi SAW kata, mudah-mudahan panjang umur itu boleh memberi peluang kepada dia untuk bertaubat. Kalau dia orang jahat, kalau Allah bagi dia mati malam ni, tak ada lah. Kalau dia orang jahat, Allah bagi peluang dia hidup sebulan lagi, itu peluang untuk bertaubat. Kalau dia orang jahat, Allah tambah dekat dia lagi setahun, itu peluang cantik
untuk dia bertaubat dan ubah daripada jahat jadi orang baik. Maka bercita-cita untuk nak mati awal itu tidak baik, kerana dia menyekat kita daripada tambah pahala dan dia menyekat kita daripada bertaubat. Umur yang Allah bagi dekat kita itu peluang untuk kita taubat dan peluang untuk kita tambah pahala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Qatadah, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bi janazah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustarih wa mustarahun minhu. Qalu ya Rasulullah mal mustarih wal mustarahu minhu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah, wal 'abdul fajir yastarihu minhu al-'ibad wal bilad wasyajar wad dawa, atau kama qala. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Daripada Abi Qatadah, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari dibawa lalu di depan Nabi satu mayat. Bila lalu wajah mayat tu, Nabi kata mustarih wa mustarahun minhu. Bila lalu wajah mayat tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, berehatlah mayat ni, dan juga rehatlah orang dengan sebab mati dia. Lalu mayat di depan Nabi, Nabi sebut dua perkara. Mula-mula Nabi kata mustarih, lega dia ni, rehat dia. Kemudian Nabi kata wa mustarahun minhu, oh selamatlah orang daripada dia. Nabi sebut dua benda. Dua benda ni makna dia jauh beza. Bila Nabi SAW sebut macam tu, qalu ya Rasulullah mal mustarih wal mustarahu minhu. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, yang kata lega rehat tu apa? Yang kata orang lega daripada dia tu apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-'abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya. Nabi kata kalau mayat tu orang bagus, orang baik, orang yang beriman, yastarih min nasabid dunya, lega dia daripada musibah dunia ni. Kalau yang mati tu orang baik, orang yang beriman, lega dia. Dia tak gaduh fikir dah, apa ujian pun tak gaduh fikir dah, nak kena dia apa satu musibah, semua tak gaduh fikir dah. Hal nak cari duit bagi makan anak bini, semua tak gaduh fikir. Pasal apa? Rehat dia dengan sebab mati dia tu. Hal tanggungjawab dia dengan anak pinak dia, hal tanggungjawab dia dengan rentua dia, hal tanggungjawab dia dengan jiran tetangga dia, hal tanggungjawab dia dengan tempat kerja dia, semua tak gaduh fikir dah, rehat dia. Kalau sekiranya dia orang yang beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal 'abdul fajir, tapi kalau hak mati tu orang jahat, mayat hak lalu tadi tu, kalaulah dia tu orang yang fajir, orang jahat, yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawa. Nabi kata lega orang dengan kerana mati dia. Hamba-hamba Allah ada ni, kalau dia hidup, dia suka bagi sakit hati orang, dia suka buat naya orang, dia suka buat zalim orang. Bila mati dia lega orang yang hidup ni. Nabi kata wal bilad, negeri ni aman dengan kerana mati dia. Kerana dia satu orang yang zalim, dia satu orang yang jahat, bila dia mati, negeri jadi aman. Nabi kata wasyajar, pokok-pokok pun lega dengan kerana mati dia. Kalau hidup dia duk curi kayu balak misalnya, mati dia ni lega pokok-pokok ni.
wadawa, menatang berlega dengan kerana mati dia. Pasal apa? Kalau dia hidup, dia buat naya, sampai ke menatang pun dia buat naya. Maka matinya abdun fajir, hamba jahat ni, lega habis semua benda ada ni. Manusia lega, negeri jadi aman, pokok-pokok pun jadi elok, dan segala apa makhluk ada di atas muka bumi ni termasuk binatang lega dengan kerana matinya orang jahat ni. Maka Nabi SAW nak bagi tahu, Nabi kata mati manusia ni ada dua benda. Satu, dia tu rehat kalau dia orang baik. Dia tak fikir dah tentang ujian Tuhan nak bagi ke dia. Pasal apa? Dia dah mati dan dia fikir nak bawa pahala pergi menghadap Allah. Satu janji elok duk tunggu dia di sana. Dan kalau sekiranya dia orang jahat, orang yang hidup ni lega dengan kerana mati dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka Nabi SAW bila dibawa lalu satu mayat di depan dia, Nabi kata orang mati ni dua perkara aja. Yang pertama, kalau dia orang baik, dia lega dengan kematian dia. Yang kedua, kalau dia orang jahat, dia mati, orang lain lega dengan mati dia. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, anna Abu Bakrin aqbala ala farasin min maskanihi bisunuh hatta nazala fadakhala al-masjid falam yukallim an-nas hatta dakhala ala Aisyah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musajjan bi burdin hibarah fakashafa an wajhihi thumma akabba alayhi faqabbalahu fabaka thumma qala Abu Bakr bi abi anta wallah la yajma'u Allahu 'alayka mautataini abadan imma al-mautatu allati kataba Allahu 'alayk faqad mittaha atau kama qala. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan hari Nabi SAW wafat, meninggal dunia. Ini Nabi orang bagus, orang baik. Hari Nabi wafat tu cerita dia panjang. Kalau kita baca dalam hadis, baik dalam Sahih Bukhari ataupun di dalam Sahih Muslim ataupun dalam mana-mana kitab hadis, baca tentang saat-saat akhir wafat Nabi SAW, masing-masing sahabat ada masing-masing cerita. Macam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia orang cukup rapat dengan Nabi. Kita dah cerita banyak kali, bila Nabi hijrah Mekah ke Madinah, Anas ni orang Madinah. Dia halus lagi, kecil lagi masa tu. Bila Nabi SAW hijrah daripada Mekah, Nabi sampai di Madinah, mak Anas ni kalut ni duk cari peluang nak pergi jumpa Nabi. Bila jumpa Nabi SAW, mak dia Ummu Sulaim ni, mak dia ni bila jumpa Nabi SAW ni, dia pergi kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku tak ada apa nak bagi, aku bukan orang senang, aku bukan orang kaya, aku orang susah, tapi aku nak bagi juga satu benda kepada Tuhan. Aku nak bagi anak aku hak kecil ni, mudah-mudahan Tuhan terima dia untuk jadi khadam Tuhan. Nabi tengok Anas masa tu kecil lagi, Nabi terima pasal nak ambil hati mak dia. Anas bin Malik ni 9 tahun jadi khadam Nabi SAW. Cerita dia dengan Nabi ni cukup banyak. Hari wafat Nabi SAW, Anas dan catat satu kenangan. Dia kata pagi itu, itulah last, itulah kali akhir dia tengok wajah Nabi hidup. Dia kata, apabila nak semayang, dia kata tengok Nabi buka kain tirai hak tutup pintu rumah tu. Makam Nabi, kita duduk di Madinah lah ni, makam Nabi itu rumah Nabi masa tu, rumah Aisyah radhiyallahu anha. Waktu nak semayang tu, Anas kata aku nampak Nabi selak tirai, itulah kali akhir aku tengok wajah Nabi. Kemudian Nabi buat isyarat suruh semayang, Nabi labuhkan tirai, itulah last aku tengok Nabi. Dan Nabi wafat pada hari itu, dan hari itu hari Isnin, dia kata.
Masing-masing sahabat, masing-masing catatan cerita tentang detik-detik akhir mereka dengan Nabi SAW. Ni hadis yang kita baca ni cerita daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata apabila wafat Nabi SAW, orang pergi bagi tahu dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar hari itu ada di rumah dia dekat dengan satu tempat nama dia Sunuh. Sin Nun Ha, ha kecil tu. Sunuh ni terletak dekat dengan Masjid Quba. Kalau hari ni kita pergi ziarah Madinah, kita mesti akan pergi ziarah Masjid Quba. Tak jauh dengan Quba tu. Di situlah satu kampung nama dia Sunuh. Abu Bakar duduk situ hari itu. Bila sampai berita kepada dia bahawa Nabi SAW wafat, kata dia, anna Abu Bakrin aqbala ala farasin minhu maskanihi bisunuh. Dia mai daripada rumah dia di Sunuh ni, mai naik kuda. Hatta nazala fadakhala al-masjid. Bila sampai di Masjid Nabawi itu, dia turun kuda dia. Dia masuk dalam masjid. Falam yukallimin nas. Dengan siapa pun dia tak bercakap. Abu Bakar As-Siddiq, satu orang manusia yang cukup kuat menangis bila habaq dekat dia Nabi wafat, dia tak teriak. Daripada rumah dia dekat Masjid Quba tu, dia pakai baju, dia naik kuda, dia main terus sampai di rumah Nabi di Masjid Nabawi ni. Dia sampai, dia turun daripada kuda dia terus masuk dalam masjid. Orang duk ada ramai dari situ, siapa pun dia tak bercakap. Dia tak tegur siapa pun tak berani nak tegur dia. Falam yukallimin nas, dengan siapa pun dia tak bercakap. Hatta dakhala ala Aisyah, dia masuk jumpa anak dia dulu, Aisyah radhiyallahu anha. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musajjan bi burdin hibarah. Lepas dia jumpa anak dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam diselimut ataupun ditutup dengan satu kain yang ditenun di Yaman. Duk tutup wajah Nabi. Fakashafa an wajhihi, dia buka kain nak tutup wajah Nabi. Summa akabba alaih, dia peluk Nabi. Dia buka kain tu, dia peluk. Faqabbalahu, dia cium Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabaka, baru dia menangis. Daripada tadi ni dia kontrol, dia tak teriak, dia tak menangis, dia sampai di depan jenazah Nabi, dia buka kain hak tutup tu, dia peluk Nabi, dia cium Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabaka, maka dia menangis. Dia ada beberapa hadis yang menceritakan sunat kita cium mayat ni. Ya, sunat. Nabi sendiri pernah cium beberapa orang sahabat yang meninggal. Nabi masuk, Nabi cium. Dan amalan Nabi SAW, cium tu di dahi. Itu amalan Nabi. Nabi dengan anak-anak pun cium dahi. Nabi dengan sahabat yang paling rapat pun Nabi cium dahi. Jadi apabila Nabi SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq mai, dia peluk jenazah Nabi itu, faqabbalahu, dia cium Nabi SAW. Kita dalam masyarakat kita ni ada satu pelik, bila duk kapan mayat tu, kalau suami mati, isteri nak cium, kawah duk kapan ni pesan, jaga-jaga air mata, jangan bagi kena. Tak ada apa hal kalau kena, tak apa, tak ada apa hal. Tak tahu main mana tu yang duk tak bagi kena air mata tu. Jaga-jaga air mata tu, lap dulu air mata, jangan bagi kena air mata. Kena pun tak apa, tak ada masalah. Kan? Itu kadang-kadang benda-benda ganjil dalam masyarakat ni, yang dia buat pun dia tak tahu pasal apa. Duk tulis atas dahi mayat pakai ayat mawar, tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada sabit daripada mana-mana hadis pun. Tak ada satu hadis pun baca dalam Sunan Tis'ah, daripada Sunan Sittah tambah lagi 3 kitab hadis lagi cerita kata ditulis kalimah thayyibah di dahi mayat, tak ada pun. Tapi kita buat panggil ni siapa dia, kalau ada anak dia ustaz, panggil anak dia hak ustaz tu main tulis, celuk tulis la ilaha illallah atas dahi. Tak tahu pasal apa dia pergi buat benda lagu tu.
Tu bila buat tu, sekali lagi dia ada sangkut dengan kepercayaan karun lah bila buat tu. Dia kata ni bila tulis ngayang mawak ni la ilaha illallah, sekali lagi muka nakir tengok ni orang kita pergi tersalut tadi. Nak karun lah. Dia bila dia buat satu benda, dia nak main karun lah. Benda tidak sabit. Dalam agama dia kata la asla lahu, tidak ada asal pun kepada perbuatan tu semua tu. Dan sama mereka lah benda dalam agama ni, hak Allah turun dalam Quran, hak Nabi bagi tahu dalam hadis tu cukup dah. Tak payah duk reka tambah dah. Tak sah dah. Jangan tunjuk kita lebih pandai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq dia peluk Nabi, faqabbalahu, dia cium Nabi, fabaka, menangis dia. Nangis dia. Ini satu orang yang tak tahulah. Bagi Abu Bakar tak ada siapa boleh ganti tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian kata Abu Bakar ni, dia kata bi abi anta, dalam sahih Bukhari dia kata bi abi anta wa ummi. Di dalam Sunan An-Nasa'i dia kata bi abi anta, demi ayah aku. Dia kata wallah, demi Allah, dia kata la yajma'ullahu 'alaika mautataini abada. Di depan mayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar kata demi Allah, dia kata Allah tidak akan menghimpun dua mati kepada engkau ya Rasulullah. Maknanya demi Allah, manusia tak akan mati dua kali. Demi Allah engkau ya Rasulullah, Allah sudah janjikan engkau akan mati, dan hari ini janji itu terlaksana. Itu maksud dia. Wallahi la yajma'ullahu 'alaika mautataini abada. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan himpun dua kematian kepada engkau ya Rasulullah. Ammal mautatu allati kataballahu 'alaika faqad mittaha. Dia kata dan adapun kematian yang Allah tentukan ke atas engkau ya Rasulullah, engkau telah pun menjumpainya. Semua orang lah, bukan Nabi aja, semua orang, kita ni pun semua sama. Mati semua orang akan lalu. Bila? Allah aja yang tahu. Tak tahu tuan-tuan. Macam-macam bentuk kematian duk ada ni. Baru ni masjid mana? Masjid Lahak Minyak mana? Khatib tengah khutbah. Tengah duk khutbah jemaat. Ruih kata jatuh habis. Allah Subhanahu wa taala pilih kematian dia dalam keadaan macam tu. Alhamdulillah. Kita duk tengok dalam berita-berita internet tu, semayang di Masjid Nabawi pun ada sujud tu sujud habis. Ada satu tu di mana ke, satu guru tengah duk mengajar, tengah-tengah duk mengajar elok-elok ni, orang duk ada ramai dengar, tengah mengajar, nampak dia meluk jatuh. Nampak dia ni tenggelam jatuh habis. Bila, di mana, macam mana, Allah aja yang tahu. Nak mati kita bila, kita nak mati di mana. Kita ni nak mati di rumah kita ke, kita nak pergi mati di rumah anak kita di mana ke, kita nak mati di rumah, kita nak pergi mati di Mekah Madinah ke, kita nak pergi mati mana, tak tahu. Allah saja yang tahu. Maka Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar kata ammal mautatul lati kataballahu alaika faqad mittaha. Adapun kematian yang Allah tentukan kepada engkau, hari ini engkau jumpa dia. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia anna Abu Bakrin qabbala baina ainain Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mayyit. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata adalah Abu Bakar As-Siddiq, bapa aku, dia cium di antara dua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mayyit, ketika itu Nabi sudah wafat. Ni dia cium di antara dua pelupuk mata, baina ainain an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pucuk di antara dua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah kematian, satu benda yang semua orang duk tunggu bila, dan tak ada siapa pun tahu bila masa dia. Kematian satu detik yang pasti, yang tentu akan dilalui oleh semua makhluk yang bernyawa.
Cuma yang disuruh kepada kita apa dia? Doa, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, tamatkanlah hidup kami ini dalam keadaan yang cukup baik, dan janganlah engkau tamatkan hidup kami ini dalam keadaan kami jahat kepadamu. Hak tu kita kena minta. Maka kerana tu setiap saat, setiap detik, setiap ketika kita kena ingat nak buat baik. Pasal apa? Pasal tak tahu bila. Jadi kalau kita sentiasa duk buat baik, mailah bila pun detik kematian tu, kita insya-Allah mati dalam keadaan baik. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Jilid 2 muka surat 276. Muka surat 276. Kita masuk satu surah. Kita masuk surah yang baru, iaitu surah Ibrahim Makkiyah. Surah Ibrahim Makkiyah. Surah ni dinamakan surah Ibrahim kerana ambil sempena ayat 35 sampai ayat 41 daripada surah ini yang menceritakan tentang doa Nabi Allah Ibrahim AS. Surah Ibrahim ini ambil sempena kisah Nabi Allah Ibrahim AS berdoa kepada Allah, dan doa itu ada termuat di dalam ayat 35 sampai ayat 41. Kalau dalam kitab ni, tuan-tuan buka muka surat 284 saja, buka pergi dulu. Nak tengok apa dia ni sempena yang diambil nama surah ni, namakan surah Ibrahim. Buka muka surat 284. 284 tu dia baris yang ketiga tu. Itu doa Nabi Ibrahim. Muka surat 284 baris yang ketiga, itu doa Nabi Ibrahim. Ayat tu ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lam ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wala fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'ala al-kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Itu doa dia. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ni, ayat ni ada sahabat saya di taman saya duduk tu, dia kalau jadi imam dia suka baca ayat ni. So sedap semua. Sahabat saya engineer dia hafal ni sebahagian daripada surah Ibrahim ni, dan bila dia semayang dia dibawa surah ni dengan bacaan ala Huzaifi dia. Bacaan ala Huzaifi dia tu, kalau tuan-tuan baca tafsir ayat ni nanti, bila dengar orang jadi imam baca ayat ni, Allahu akbar, tuan-tuan akan menghayati ayat yang dia baca ni. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ni doa ni berpunca daripada cerita apa tuan-tuan? Cerita Nabi Ibrahim ni apa cerita besar dia? Apa cerita besar Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ni Nabi yang besar. Dia Nabi yang besar. Dialah satu-satunya Nabi selain daripada Nabi Muhammad SAW yang kita umat Nabi Muhammad ni apabila baca tasyahud kita sebut nama dia.
Selain daripada kita berselawat kepada Nabi Muhammad, kita juga berselawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dia bukan Nabi besar, dia tak masuk di dalam bacaan yang kita umat Nabi Muhammad kena baca. Maknanya dia Nabi yang besar. Dan cerita paling besar tentang Nabi Ibrahim ni cerita apa tuan-tuan? Cerita pasal korban. Ni raya haji nak main. Nabi Ibrahim lah orang yang diperintahkan Allah untuk sembelih anak dia. Siapa dia anak dia? Ismail alaihissalam. Kalau kita biasa pergi haji, biasa pergi umrah, kalau kita main daripada Padang Arafah, kita main Padang Arafah, kita main Muzdalifah. Daripada Muzdalifah kita main ke Mina. Daripada Muzdalifah nak masuk Mina tu, kita tengok belah kiri kawasan bukit tu, dia ada satu tempat. Dia ada satu tempat, dia panggil mazbah, dia panggil tempat sembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam. Balik kiri kedudukan atas masjid, dia buat satu pondok batu lah ni. Kalau kita daripada arah Muzdalifah nak masuk main Mina, dah masuk dah dalam boundary, di dalam border Mina, dah masuk dah. Kalau turis guide yang bawa kita ni, muqawif yang bawa kita ni, kalau dia terang, dia akan tunjuk, tuan-tuan, dia kata tengok sebelah kanan kita. Kalau dia duduk atas baik, dia duduk menghadap kita, kedudukan tu sebelah kiri kita, belah kanan dia. Dia kata tuan-tuan tengok sebelah kanan saya, belah kiri tuan-tuan. Dia kata tengok atas bukit tu, nampak tak ada satu pondok batu tu? Di situlah tempat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam suruh sembelih anak dia Ismail. Apa yang besar sangat cerita Nabi Ibrahim disuruh sembelih Ismail ni? Apa yang besar sangat cerita ni? Cerita ni besar pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai umur 99 tahun tak ada anak. Orang bila berumah tangga, bila berkeluarga, nak apa tuan-tuan? Nak anak. Orang yang Allah Subhanahu wa taala bagi anak sampai 5 orang, sampai 10 orang pun, seorang anak dia mati, berduka cita dia. Satu orang yang berumah tangga ada anak 10. Daripada 10 anak tu, satu hari Allah bagi mati seorang, duka cita dia. Pasal apa? Pasal hak mati tu anak dia. Tuan-tuan boleh bayang tak duka citanya dia kalau sekiranya dia menikah punya lama tak ada anak, tiba-tiba dapat anak, tiba-tiba Allah suruh sembelih anak tu. Itu nak cerita kata besarnya ujian yang Allah bagi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. 99 tahun menikah tak ada anak, tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tak putus asa. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam langsung dia tak putus harap kepada Allah. Dia minta kepada Allah, ya Allah bagilah kepada aku zuriat, ya Allah bagilah kepada aku zuriat. Daripada umur berapa sampai umur 40, sampai umur 50, sampai umur 60, sampai umur 70, dah tua dah. Yang adat kata ni macam tak ada dah anak dia ni. Sampai umur dia 99, tiba-tiba mengandung isteri dia. Di sebalik itu pula dia main satu cerita lain pula. Isteri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, nama apa? Siti Sarah. Isteri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam nama dia Siti Sarah. Siti Sarah ni yang tak ada anak. Kemudian hamba kepada Siti Sarah ni nama apa? Siti Hajar. Nabi Ibrahim dapat anak bukan dengan Siti Sarah, tapi dapat anak dengan hamba kepada isteri dia, iaitu Siti Hajar. Dapat anak nama dia Ismail. Bila 99 tahun umur, tiba-tiba dapat anak, dapat pula daripada Siti Hajar, bukan daripada Siti Sarah. Sebagai manusia, sebagai perempuan, cemburu. Isteri dia yang bernama Siti Sarah ni cemburu. Maka dia kata kepada Nabi Ibrahim, suami dia, dia kata, abang, tak apalah, Allah bagi abang seronok, saya pun tumpang seronok. Tapi saya ada sikit rasa tekilan sebab bukan anak saya. Maka Siti Sarah kata kepada Nabi Ibrahim, dia kata, abang bawa madu saya ni yang bekas hamba saya Siti Hajar ni dengan anak dia Ismail, bawa pergi daripada tempat ni, saya tak mau tengok dengan mata saya.
Itu ceritanya. Ni ayat yang kita akan baca ni, dia akan buat main cerita ni. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim supaya bawa Siti Hajar dengan anak dia Ismail ni, bawa pi ke satu tempat. Di mana? Makkah. Yang pada masa tu tak ada apa melainkan satu kawasan yang kering kontang, terletak di antara bukit-bukit yang banyak. Itu yang kita pergi Mekah hari ni. Kita pergi tengok Mekah hari ni, keadaan dia macam mana. Dia duduk di satu lembah, keliling ni bukit pejai. Di situ satu lembah kosong, gersang, tak ada apa. Nabi Ibrahim alaihissalam bawa anak yang baru beranak ni dengan Siti Hajar ni pergi tinggal di situ. Dia minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta supaya Allah tolong tengok isteri dan anak dia yang sangat dia sayang ni. Tinggal di situ. Di situlah ni mai doa yang menjadi punca kepada nama surah Ibrahim ni. Apa dia kata? Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha balada amina. Sewaktu dia tinggal Hajar dengan anak dia Ismail ni, sewaktu dia tinggal di situ, dia kata apa? Dan berkata Ibrahim dalam doa dia, Rabbi, wahai Tuhanku, ij'al hadzal balada amina, jadikanlah negeri ini tempat kosong, manusia seorang pun tak ada di situ pada masa tu. Nabi Ibrahim minta doa kepada Allah, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah jadikanlah ni tempat kosong kering kontang hak tak ada apa ni, jadikanlah dia satu negeri yang aman. Tuan-tuan, hari ni kita pergi haji, kita pergi umrah, kita pergi Mekah, tengok macam mana doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mekah yang pada masa dia doa tak ada satu manusia duduk, tak ada satu pokok tumbuh. Tiba-tiba hari ni Mekah macam yang kita tengok hari ni. Berkat doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Mekah berubah wajah jadi macam tu. Ni tahun ni dengar kata LRT berada. Pernahkah teringat zaman Nabi Ibrahim dulu ni ada LRT nak mai daripada Arafah nak mai Muzdalifah nak mai Mina? Pernahkah teringat macam tu? Hari ni dia sudah menjadi satu balad, satu negeri. Balad ni makna negeri, satu bandar besar, dan keadaannya aman sekali. Dia minta doa kepada Allah, wajdubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepadamu, jangan jadikan anak cucu aku esok ni penyembah berhala tokong di sini. Dia minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anak cucu aku kemudian hari esok ni. Kita anak cucu Nabi Ibrahim lah kita. Jangan jadikan anak cucu aku ni na'budal asnam, sembah berhala. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Kerana berhala tokong ni telah menjadi punca kepada sesat berapa ramai manusia di dalam dunia ni. Tuan-tuan, orang Islam dalam dunia hari ini cuma 1/6 saja. Daripada jumlah penduduk dunia hari ini, Islam cuma 1/6 saja. 5/6 lagi sembah berhala. Inilah yang ayat Quran kata innahunna adlalna kathiran minan nas. Berhala ni telah menjadi punca kepada sesat berapa ramai manusia. Tak masuk akal kita fikir kadang-kadang satu orang mengaji sampai PhD sembah batu. Tak masuk akal. Satu orang mengaji sampai jadi doktor spesialis sembah kayu. Tak masuk akal. Bahkan batu dengan kayu tu dia sendiri buat pun ada. Tapi demikianlah yang Allah Subhanahu wa ta'ala kata innahunna adlalna kathiran minan nas. Berhala tokong ni menjadi punca kepada sesat berapa ramai manusia. Nabi Ibrahim kata apa dalam doa dia? Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa ikut aku, barang siapa yang ikut seruan tauhid aku ni, seruan mengesahkan Allah Tuhan yang satu ni, fa innahu minni, maka bahawasanya dia ikut agama aku. Nak boleh ke kita ni jadi percaya kepada Allah Tuhan yang esa ni tuan-tuan? Kalau Tuhan tak bagi hidayah tak jadi kita ni. Tuan tengok dalam internet ni,
adik ipar Tony Blair masuk Islam. Tony Blair, bekas Perdana Menteri Britain. Bekas Perdana Menteri Britain. Adik ipar dia, perempuan, masuk Islam. Dia ni duk kerja jadi jurnalis. Duk jadi reporter kepada satu stesen televisyen. Kemudian biasalah reporter, jurnalis semua ni depa akan pergi ke negeri-negeri yang bergolak ni. Mana tempat, mana negeri yang menjadi negeri bergolak. Palestin misalnya, dia pergi di Palestin tu. Dia pergi di sana, dia nak ambil berita. Pasal dia jurnalis, dia ambil reporter stesen TV. Maka dia nak ambil apa berita yang dia boleh ambil, yang dia boleh balik mai, nak boleh siar dalam TV. Nasib baik esok boleh dapat anugerah wartawan terbaik ke apa. Itu tujuan asal dia. Bila pergi sana, bila sampai di Palestin, dia berkesempatan jumpa dengan Ismail Haniyeh. Sampai di Palestin, kan Palestin ni kalang kabut huru-hara, dia terbahagi dua. Hak satu lagi peninggalan Yasir Arafat tu satu geng, hak satu lagi ni Ismail Haniyeh, pimpinan Hamas ni. Dia berpeluang pergi sana, dia jumpa dengan mereka, dia interview mereka, dia duduk dalam lengkongan mereka untuk satu tempoh masa. Sikit Allah duk buang hidayah masuk dalam hati dia. Dia tengok muka Ismail Haniyeh, dia banding dengan muka abang ipar dia. Dia tengok muka Ismail Haniyeh ni, Hamas ni. Oh, dia tuan-tuan tengok dalam TV Ismail Haniyeh, dia baca khutbah raya hari tu ni. Dia antara pimpinan gerakan Islam yang apabila bercakap Arab, dia akan bercakap Arab fasih, Arab fasahah. Dia tak cakap Arab ammi, Arab pasar, Arab market ni tak. Dia train orang-orang dia semua. Bila bercakap, cakap dengan bahasa yang fasahah, bahasa Arab standard. Dia kalau dia baca khutbah, kita dengar ni lawah telinga sampai ke hati, sedap. Pasal apa? Dia guna bahasa standard. Ismail Haniyeh ni adik ipar Tony Blair ni, dia pergi duk berjumpa, dia duk interview, dia duk tanya, dia duk ambil maklumat, dia duk kutip berita, dia duk apa, sambil dia duk observe, sambil dia duk perhati, sambil dia menilai. Dia orang cerdik, orang bijak, otak dia duk jalan. Allah ambil tu, bagi hidayah dekat dia. Dia jadi lagi nak ambil tahu tentang Islam. Dia jadi nak ambil tahu tentang Islam. Sampai satu tahap dia pergi jadi pekerja sosial. Dia pergi duk tolong ni anak-anak Palestin yang cedera, kena bom dengan Yahudi. Dia pergi tolong, dia pergi dukung budak-budak ni. Dia teriak, dia menangis, dia apa, dia menghayati benda ni. Hidayah Allah doang. Sampai last sekali dia pergi Iran. Dia pergi melawat makam Fatimah. Habis dia tak sabar nak balik ke Britain. Dia nak mengisytiharkan Islam dia dalam televisyen, terus menerus dia bubuh satu tudung atas kepala dia, terus dia declare, terus dia isytiharkan dia orang Islam. Dan sebelum dia masuk Islam ni 45 hari dah dia tak sentuh minuman keras, arak semua dia tak sentuh. Pasal apa? Pasal dia dah rasa tak mau dah dengan arak-arak ni. Dia kata, tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala bila dia nak bagi hidayah, dia tak kira siapa, dan siapa pun tak boleh halang dia. Tuan-tuan jangan terkejut kalau bulan depan Tony Blair pula masuk Islam. Tak mustahil, tuan-tuan. Tak mustahil. Tak mustahil. Benda boleh jadi. Siapa pernah sangka benda nak jadi, tapi Allah tentukan benda tu jadi, maka jadi dia. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Nabi Ibrahim AS doa benda ni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta supaya zuriat dia jauh daripada sembah berhala, sembah tokong, dan minta supaya orang yang ikut dia ni termasuk dalam golongan dia, golongan yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu dia kata apa? Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Dalam doa dia tu dia kata apa? Wahai Tuhanku, sekarang ni aku tinggalkan kepadamu isteri aku dan anak aku. Waktu tu Mekah tak ada apa, kering, kontang, air pun tak ada. Tu yang mai asal usui cerita air Zam-Zam keluar, yang
Siti Hajar duk lari Safa ke Marwah. Ini cerita ni tak daripada sini cerita dia. Dia letak isteri dia letak anak dia kata Rabbana inni askantu, wahai Tuhanku, maka dengan ini aku tinggal ni anak isteri aku, min zurriyati, zuriat aku ni aku tinggal di bumi kering kontang ni, biwadin, di wadi ini, di lembah ini, ghairi zi zar'in, yang tidak ada tumbuhan walau satu batang pokok pun, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu, iaitu Baitullahil Haram. Aku tinggal di sini, aku bertawakal kepadamu ya Allah. Ini yang kita duk baca. Kemudian yang menariknya apa dia, dalam doa dia kata Rabbana liyuqimus salah. Dia kata ya Allah ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, jadikanlah anak cucu aku orang yang mendirikan sembahyang. Yang ni yang cantik tuan-tuan. Asas kepada tarbiyah Islamiah apa dia? Sembahyang. Kita baca dalam surah Luqman pun sama. Surah Luqman pun sama. Luqman dia antara banyak-banyak pesan hak dia tinggalkan anak dia apa dia? Sembahyang. Minta supaya sembahyang, jangan tinggal. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Minta supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia cenderung hati dengan Makkah ni. Hari ni tuan-tuan, siapa yang pernah pergi Makkah, sama ada pergi haji ataupun pergi umrah, duk teringat nak pergi lagi. Masalah duit dia tak ada. Itu ya. Kalau duit ada, dia buat lagu duk pergi Padang Serai, hari-hari dia boleh pergi. Kalau ada duit. Siapa dia yang pergi Mekah duk teringat tak mau pergi dah ni karut punya orang. Kebanyak ada juga. Ada juga dalam ramai-ramai. Allahu Akbar manusia tuan-tuan. Ada yang sampai-sampai dia tak mau pergi. Bini duk ajak pergi. Dia tak mau pergi. Bini ni duk kata apalah abang ni, jomlah pergi, jomlah pergi. Dia nantilah bukan aku tak mau pergi, tapi tak mau pergi lagi. Bini kata tak boleh lah lagu tu, abang kita dah ada ni semua cukup, jom pergilah abang, jom. Okeylah. Macam tu yang cara pergi Mekah tu lagu tu. Okeylah pergi. Pergi dengan hati tak mau pergi, tapi terpaksa pergi. Bila pergi tu dia kira benda bila tak berkenan ni, bila tak suka ni nak cari pasal lah. Macam lelaki bini bergaduh lah, bila tak berkenan ni dia cari pasal saja, ada saja tak kena. Bini pakai tudung kala putih pun marah, bini pakai tudung tak kena semua, pasal tak berkenan. Jadi bila sampai turun-turun di airport Jeddah tu, tengok apa ni immigration lambat sikit pun marah. Tak lagi dah habis immigration, custom habis, main lambat sikit pun marah. Pasal kawan daripada awal tak mau pergi. Orang lain ni nak pergi ni tak ada masalah, kata lambat biasalah, kata no, dia ni hati tak mau pergi tapi terpaksa pergi, cari pasal. Naik sampai di hotel, turun hotel pula macam mana ke, marah. Hati tak mau pergi. Turun pergi Masjidil Haram, nak tawaf, nak sa'i, nak buat umrah ni, turun pergi tengok orang ramai pun marah. Hati tak mau. Lepas tu orang dah tawaf, orang dah sa'i, dah bercukur, dah apa, dah tahlul, orang nak minum air Zam-Zam, ajak dia minum, dia kata aku tak suka Zam-Zam ni, aku tak suka. Aku abang tu sekali lagi aku pergi kena mango juice luar rumah saya, aku tak suka Zam-Zam ni. Dia kata tak suka, kata tak suka tuan-tuan, sampai hari balik dia tak boleh minum air Zam-Zam pun ada. Balik ni mulut kering mulut ni, sampai ujung-ujung ni semua dia jadi macam puding koyak ni. Pasal apa? Dehydrate, badan dia kurang air. Pasal apa? Pasal dia tak mau minum Zam-Zam. Pasal apa? Pasal dia pada hari mula mai dia habang dia tak suka Zam-Zam, Allah bagi tegak dia tak boleh terima Zam-Zam. Macam-macam cerita yang duk jadi ni. Pasal apa? Pasal dia tak mau. Sedangkan Nabi Allah Ibrahim AS minta kepada Allah, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah ya Tuhan, jadikan olehmu akan segala hati manusia tu cenderung kepada mereka itu, cenderung kepada Mekah tu sendiri. Warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Dan bagilah rezeki kepada anak dan isteri yang aku tinggal ni, bagilah rezeki kepada mereka daripada buah-buah. Hari ni tuan-tuan, kita pergi Mekah, apa yang tak ada di Mekah? Boleh sebut mai apa yang tak ada di Mekah? Dulu tahun 70-an
Orang pergi Mekah naik kapal ayam Malaysia Raya 2 minggu, 3 minggu, sebulan lagi nak pergi. Ni duk ikat tong Sahara. Tong tu bukan tong Sahara, tong Sahara. Pasal apa? Pasal dalam tong tu nak Sahara, kita duduk sana 2 bulan. Itu dia panggil tong Sahara. Sahara maksudnya dia nak Sahara kita. Dalam tu serunding daging ada, telur masin ada, mai zaman kedian sikit mi Maggi pun dia kerja masuk dalam tong tu dengan macam-macam. Tong tu dia panggil tong Sahara. Pasal dia nak Sahara orang tu duduk 2 bulan di Mekah tu. Atau macam mana kan dia jadi tong Sahara, mungkin pasal dia ingat Mekah Padang Pasir pun jadi tong Sahara tu. Sebenarnya asal dia tong Sahara. Sama macam Arab duk pakai ikat atas kepala tu kan. Arab Saudi dia buat serban selai, lepas tu dia bubuh ikat tu. Orang Melayu panggil apa? Nak sebut pun takut salah. Nak sebut pun takut, tapi bunyi macam egel-egel macam tu lah. Egel ke apa kan? Kan? Ada orang tulis apa dalam email tulis eagle, E-A-G-L-E, eagle tu berulang, itu lain, bukan eagle. Dia daripada bahasa Arabnya iqal, ain qaf alif lam, iqal. Iqal ni maksudnya ikat. Orang Arab bila dia naik unta, bila dia berhenti satu tempat, dia nak parking. Kalau kita nak parking kereta, depa nak parking unta tu, dia ambil itulah hak gelang bulat tu, dia lipat satu kaki unta, dia bubuh gelang tu. Iqal dia panggil. Dia tambat unta di lutut. Kuda lembu orang tambat di hidung ni, pergi tambat di tiang. Unta dia ambil tu, dia sendai di lutut tu. Lutut unta tu lipat, dia bubuh gelang dia. Bila buh tu unta dia tak jalan dah, dia duduk situ. Tu dia panggil iqal. Ikat kaki dia tu iqal. Sekali bila dia nak naik unta tu, dia ambil mengikat tu, dia kepala dia tu jadi egel tu. Iqal. Cerita lawak orang Arab, tapi ada kena-mengena. Saya bila baca pada cerita tu ada juga kena-mengena. Dia daripada perkataan iqal. Arab duk panggil iqal tu, duk tambat kaki unta tu. Orang Melayu ni dia dengar bunyi macam egel apa, sebut agak-agak tak clear. Kalau orang tanya balik, duk diam sudah, tak sebut salah. Itu asal usul ceritanya. Hari ni Mekah kalau tuan-tuan pergi, apa yang tak ada? Hak kita di Malaysia ni tak ada, ada di Mekah. Ada satu orang buat melawak, dia kata laksa Penang. Jom kita pergi makan laksa Penang. Ada kan? Cuma nak tahu tang mana jual ya. Tapi ada. Ni yang kita Mekah ni. Rupanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam minta doa kepada Allah, warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Bagilah rezeki kepada mereka ni, anak bini aku ni, mudah-mudahan mereka bersyukur. Minta supaya rezeki daripada buah-buahan dan sebagainya sampai kepada anak isteri dia yang dia nak tinggal di Mekah. Tak ada orang seorang pun, tak ada pokok sebatang pun ni. Minta bagi ada rezeki, Allah bagi sampai ke hari ni. Mekah ni apa nak semua dah. Itulah doa-doa dia. Dan seterusnya kita nanti baca kemudian. Daripada doa Nabi Ibrahim itulah diambil sebenar, dinamakan surah ini surah Ibrahim. Begitu. Baik, cuba kita baca surah Ibrahim Makkiyah, melainkan ayat alam tara ilal ladzina baddalu. Ayat tu saja. Dia kata 2 ayat Madaniyah, ayat-ayat Madinah. 51 atau 52 ataupun 54 atau 55 ayat itu adalah ayat Makkiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Biasa tuan-tuan kalau belajar tajwid, lam tu berapa harakat? 6 harakat. Ra tu berapa harakat? 1 alif, 2 harakat. So antara tu alif lam ra 2 harakat. Lepas tu ra 2 harakat. Begitu bacaan dia. Dia kata Allahu a'lam. Allah yang terlebih tahu dengan ini rumus. Dia kata ini cerita macam yang lepas-lepas. Alif lam mim, alif lam ra, qaf, nun, sad, yasin. Ini semua Allah aja tahu apa makna huruf-huruf potong ni. Allah aja yang tahu. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ini Quran adalah kitab yang telah kami turun akan dia kepada engkau ya Muhammad,
supaya engkau keluarkan manusia daripada kufur kepada nur iman. Quran ini adalah satu kitab yang boleh kita keluarkan manusia daripada gelap kufur kepada cahaya iman. Sebab tuan-tuan, orang putih dia kaji Quran ni. Orang putih dia kaji Quran ni. Dan berapa ramai dah orang putih yang buat kajian ayat Quran, akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pasal apa? Pasal apa yang Allah sebut dalam Quran ni menjangkau kajian mereka. Mereka baru duk buat kajian, Allah bagi tahu dah. Mereka duk buat kajian tentang kandungan dalam perut mak. Mereka duk buat kajian punya susah payah duk cari, tengok-tengok Quran dah habang dah cerita tentang kandungan ibu ni, cerita dah. Mereka bila jumpa macam ni, dia ingat apa? Dia kata God is great, dia kata Allah Tuhan Maha Besar. Benda kita tak tahu lagi, kita baru duk kaji dalam Quran dah bagi tahu dah. Demikian yang kata Quran ini, dia boleh mengeluarkan manusia daripada gelap kufur kepada cahaya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Dengan izin Tuhan mereka itu pada jalan Tuhan yang amat keras lagi amat kepujian. Nampak tuan-tuan? Dia sebut apa? Cerita manusia nak keluar daripada gelap kufur kepada cahaya iman ni mesti biizni rabbihim, mesti dengan izin Tuhan. Tuhan tak izin tak boleh, tak jadi. Ramai kita jumpa sahabat-sahabat kita, ramai kita jumpa sahabat-sahabat kita yang masuk Islam, bini tak mau masuk Islam, mak pak tak mau masuk, kerin air mata pergi teriak depan mak. Mana ada manusia dalam dunia ni yang tak sayang mak? Gamak ke dia tengok mak dia sampai akhir hayat dalam kabir? Tak gamak dia. Dia pergi cakap dekat mak dia ni, dia pergi terang dekat mak dia ni, dia pergi pujuk mak dia ni, dia pergi buat macam-macam dah dekat mak ni. Tujuan satu aja, nak suruh mak ni asyhadu an la ilaha illallah. Tak boleh. Dia mai contoh klasik dia apa dia? Nabi Muhammad dengan Abu Talib. Itu contoh klasik dia. Sayang Nabi kepada Abu Talib ni tak tahu nak apa. Sayang Nabi kepada Abu Talib ni tak tahu nak apa. Pasal apa? Pasal sayang Nabi, sayang Abu Talib kepada Nabi pun seumpama tu juga. Ketika semua orang Arab Quraisy, pimpinan Arab Quraisy ni nak buat macam-macam dekat Nabi, Abu Talib pergi bukakan cintahan dada depan semua orang. Dia kata hampa sentuh Muhammad dengan niat jahat, sama macam hampa buat aku. Dia kata dia orang terhormat di kalangan Quraisy. Siapa yang akan langgar kata-kata Abu Talib? Pasal apa? Pasal dia orang yang terhormat dalam masyarakat Quraisy. Dia pergi buka kancing baju, dia tahan dada dia di depan pimpinan Quraisy ada ni. Dia kata kalau hampa ada ingat nak buat jahat dekat Muhammad, hampa buat aku dulu. Pokok Quraisy mai jumpa dia, mai kata dekat dia kata, ya Abu Talib ni, Muhammad ni anak penekan hang. Kalau hang tak mau kami buat apa-apa kat dia, hang sendiri pergi cakap dekat dia. Suruh dia berhenti cercah Tuhan yang kami duk sembah selama ni. Okey, tak apa. Abu Talib kata, dia panggil Nabi, dia kata, Muhammad, aku telah didatangi oleh pembesar kaum engkau. Mereka minta kepada aku macam ni. Dia kata, itu yang Nabi kata apa? Law wada'ati syams ala yamini, kalau hang boleh ambil matahari di atas tangan kanan aku, wal qamar, dan bulan ala yasari, di atas tangan kiri aku, ala an atruka hadzal amr, hang nak suruh aku tinggal kerja Islam, kerja dakwah Islam, aku duk buat ni, aku tak akan tinggal sama ada aku berjaya atau aku mati. Dia kata. Abu Talib bila dengar Nabi kata macam tu, dia kata apa dekat Nabi? Dia kata, buat apa hang nak buat, aku jaga hang. Macam ni punya manusia tiba-tiba nak mati, Nabi Muhammad duduk sebelah kanan dia. Nabi Muhammad kata, ya ammi qul la ilaha illallah. Pakcik katalah la ilaha illallah. Tak boleh kata, tuan-tuan.
3 kali Nabi kata dekat dia, 3 kali Nabi suruh dia sebut la ilaha illallah. Nabi kata pakcik sebut aja benda ni, hak selebihnya saya dengan Allah. Abu Talib ni kata apa? Dia kata kalau tidak kerana aku takut kaum aku akan mencela aku lepas aku mati, aku ikut hang pasal aku tahu hang betul. Tuan-tuan, ni ayat nak kita baca ni, apa dia? Biizni rabbihim, melainkan dengan izin Tuhan. Tuhan tak izin, tak boleh, tuan-tuan. Pengajaran paling besar daripada cerita ni hak kita nak ambil ni apa, tuan-tuan? Kita ni Allah dah pilih dah pergi bagi jadi Islam. Pasal apa kita tak mau syukur pada Allah? Pasal apa kita duk pergi langgar perintah Allah? Pasal apa kita pergi duk bercakap main-main tentang agama Allah? Kita ni dengan tak gaduh susah payah, tak gaduh minta, tak gaduh apa, beranak-beranak main rombang di telinga kita. Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita untuk dapat mudah terima Islam macam tu. Tiba-tiba hari ni kita buat Islam ni macam satu benda tak ada harga dalam hidup kita. Awak kita jadi macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka dia sebut dalam surah Ibrahim ni biizni rabbihim ila siratil azizil hamid, dengan suruh Tuhan mereka itu pada jalan Tuhan yang amat keras lagi amat kepujian. Tuhan ni sifat dia apa? Al-Aziz. Al-Aziz ni maksudnya apa? Maha perkasa. Tuhan ni dia tak heran ke orang. Kalau sekiranya seluruh penduduk dunia ni pilih untuk kafir dengan Tuhan, Tuhan tak rugi apa. Tu nak kata sifat Allah ni Al-Aziz, dia maha perkasa. Semua orang ambil pakai angkat tangan demokrasi, pilih untuk tak mau Islam, Allah tak jejak sikit pun. Itu maksudnya Allah ni Tuhan Al-Aziz, dia maha perkasa. Dia tak berhajat kepada orang masuk Islam ikut agama dia, tak ikut pun sudah pi. Sebab dalam Quran Tuhan kata apa? Lau sya'a la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Tuhan nak, Tuhan boleh buat bagi seluruh manusia di atas muka bumi ni beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuhan nak, dia boleh buat. Tapi Tuhan tak nak macam tu. Tuhan biar bagi hampa pilih, hampa mau mana. Aku hantar Nabi, aku buat turun main Quran. Hampa dengar Quran, hampa dengar pesan Nabi dalam hadis dia, hampa pilih. Hampa pilih jalan betul, aku janji nak bagi satu kesudahan baik syurga dekat hampa. Hampa pilih jalan tak betul, aku akan pastikan janji aku tunai. Aku bubuh hampa di neraka. Tuan, ayat yang akan datang ni tuan-tuan jangan tak main. Jangan tak main. Takut saya pula tak main. Ayat yang akan datang ni dia akan main cerita apa tuan-tuan? Cerita tentang orang masuk neraka ni, apa azab Tuhan bagi kat dia. Ni kita dia cukup sedap ni ayat akan datang. Malah ni tak ada lah. Dengan cerita Siti Hajar, Siti Sarah panjang ni memang tak ada lah. Tapi insya-Allah tahun depan lah. Dengar tahun depan macam lama, tapi tak lama dah. Ni dah bulan 11. Bulan 12 cuti sekolah, insya-Allah bulan 1 kita jumpa tuan-tuan cerita manusia yang bantah Tuhan masuk neraka. Apa dia nak kena dalam ayat dia cukup sedap. Dia cerita ni manusia yang masuk dalam neraka ni dipaksa suruh makan, suruh minum, menatang apa ni. Dia nanti cerita, dan manusia ni tak mau tapi kena juga telan benda tu. Dan dengan kerana dia minum, dia telan benda hak dia tak mau tapi Tuhan suruh telan ni, dia macam nak mati tapi Allah tak bagi dia mati. Ingat dalam juzuk amma kita tu baca dia kata apa? La yamutu fiha wa la yahya. Surah apa tu? La yamutu fiha wa la yahya. Orang yang duduk dalam neraka ni dia tak mati. Pecah berkecai kepala, kena azab, tuang apa masuk dalam perut, luruh segala isi perut dan sebagainya. La yamutu fiha, dia tak mati. Bahkan penduduk neraka tu mengharapkan agar dia mati. Pasal apa? Pasal tak boleh tahan azab yang dia kena ni. Tak boleh tahan dengan azab yang dia kena ni. Dia mengharapkan Tuhan bagi dia mati. Tapi Tuhan kata, aku bagi manusia mati sekali aja. Kan tadi Sayyidina Abu Bakar bila pergi tengok jenazah Nabi, dia kata apa? Dia kata mati sekali aja. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah, engkau telah melaluinya. Sekali tu ya. Masuk dalam neraka, kena azab ni punya teruk sampai penghuni neraka ni harap kalau boleh lah bagi mati bang, supaya bila mati dia tak tanggung dah azab tu.
la yamutu fiha. Tuhan kata aku tak pergi mati. Aku nak bagi azab dekat dia, aku nak pergi mati. Wala yahya, tapi dia pun tak hidup. Maksudnya apa? Dia tak hidup macam orang lain hidup. Orang lain hidup dalam nikmat, dia hidup dalam azab. Ayat yang akan datang lagi dahsyat daripada tu. Dia nanti cerita keadaan manusia di dalam neraka ni kerana bantah ayat yang kita dah baca ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, Allah allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang baginya barang yang dalam 7 lapis langit dan barang yang di dalam bumi, kejadian dan milik dan hamba. Berapa kali ni kita duk jumpa dalam Quran ni ayat ni buka lah surah apa pun dia duk main macam ni lah. Allah ni lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Segala isi langit isi bumi hak dia punya. Allah Subhanahu wa taala ni segala 7 lapis langit dan segala bumi dan isi kandungan bumi ni Allah bagi jadi, Allah punya, dan mereka ini semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Anytime kalau Allah kata dekat langit pecah dia. Anytime. Tuan-tuan, tsunami jadi pula ni 2-3 hari lepas. Di mana? Kok keliling kita ni? Sumatera. Jadi pula. Dulu jadi tahun berapa? 64 ke? Berapa? Mula-mula jadi. Kemudian jadi 2004. Tahun 64 nak main 2004 dah 20 tahun. Dekat-dekat 60 tahun. 40 tahun. Daripada hak jadi tahun 2004 jadi pula dah 2010. Kau duduk kerang. Hak jadi masa tahun 2004 hari tu, hak jadi tahun 2004 dulu mati ni 1000 orang. Ombak naik sampai berapa meter. Dia hempap jatuh di atas bandar Aceh tu, ranap habis, jadi padang jarak, padang terkukar. Ni hak jumpa hak orang hidup ni, mayat tu saya cakap lah putih berkecai sana sini. Hak jumpa orang hidup ni pun baca laporan berita hak keluar tahun 2004 ni, wakil Mercy Malaysia yang pergi di sana, hak hidup ni, hak masuk dalam kemah-kemah perubatan ni apa semua ni, duk muntah keluar danau hitam. Allah bagi jadi tahun 2004 tu satu dunia bercakap tentang tsunami. Satu dunia bercakap tentang tsunami. Bukan Malaysia saja, mana negara duduk tepi pantai, tepi laut, tepi apa, dia hantam sekali. Tapi biasalah manusia, nama pun manusia, lupa. Dia repeat balik dalam skala yang kecil sikit. Itu pun mati ratus orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala kalau dia bagi arahan kepada makhluk dia, tak kira apa. Kalau dia kata jadi. Allah arah laut suruh jadi apa-apa, jadi. Allah arah langit suruh jadi apa-apa, jadi. Iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka ayat ni Allah bagi tahu, baginya lah ma fis samawati wa ma fil ard, semua yang ada di langit dan di bumi. Wa wailun lil kafirin min azabin syadid, dan bersangatanlah azab bagi segala kafir itu daripada azab yang sangat-sangat di dalam neraka. Tuhan kata apa? Orang yang kafir, yang bantah, yang engkar, yang tak mau pakai ayat Quran dengan hadis Nabi ni, aku nak beritahu satu saja, mereka akan dikenakan azabin syadid, azab yang sangat dahsyat yang manusia tak pernah teringat pada fikiran mereka. Firman Allah, alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin ba'id. Bermula segala mereka, yakni orang yang kafir, yang bantah, yang engkar, yang kasih mereka ini dengan dunia berbanding dengan akhirat. Oh Tuhan, dia rongkoi sekali. Siapa ni? Dia kata allazina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Orang yang Allah marah ni orang yang macam mana? Orang yang dia duk kira dunia, dia tak berkira akhirat. Dunia ni kita
kita kena ambil. Nabi kata ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat kita nak cucuk tanam untuk akhirat. Dunia ni tempat kita nak cucuk tanam. Kita tanam pokok duri, akhirat esok kita baham duri tu. Atas dunia ni kita tanam pokok buah, akhirat esok hasil buah kita dapat. Atas dunia ni kita buat amal ibadah, buat benda-benda baik, akhirat esok syurga tempat kita. Atas dunia ni kita langgar perintah Allah, kita buat dosa, kita buat maksiat, akhirat esok neraka duk tunggu kita. Sedoa bila kita semayang mayat, tuan-tuan, doa yang dalam semayang tu cukup dah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu an, cukup dah yang tu pun. Kadang-kadang lepas bagi salam orang tokok lagi doa. So doa lepas bagi salam sama mayat ni tak perlu dah. Sebenarnya kalau ikut Mufti Pulau Pinang, Sahibul Samahah Datuk Mufti Pulau Pinang, dia keluar surat ke masjid-masjid ni, tak bagi dah doa selepas bagi salam. Pasal apa? Doa tu menyebabkan lambat mayat tu masuk kubur. Mayat ni dia kena segera. Dia kena segera. Segera ni maksudnya apa? Kalau sekiranya dia orang baik, dia segera mendapat nikmat dalam kubur. Kalau dia orang tak baik, kita segera keluarkan dia daripada menjadi fitnah kepada kita. Segera, itu tujuan segera dia. Kalau dia orang baik, dia segera dapat raudhah min riyadil jinan. Kubur dia menjadi satu taman daripada taman syurga. Kalau dia orang tak baik, kita segerakan singkir dia daripada membawa fitnah kepada kita. Maka disuruh segera. Jadi kalau kita dah lepas dah semayang mayat, kita Assalamualaikum warahmatullahi, kita nak baca doa juga, baca yang paling ringkas. Jangan kita jadi imam semayang mayat, masa tu kita nak tunjuk champion, nak bagi satu doa lagi panjang. Tak disuruh. Dia suruh segera. Maka kalau nak doa juga, kan setengah orang, dia kalau dah lepas bagi salam tu tak ada doa, sikit lagi dia rasa macam mayat ni kambuh lagi kena korek balik ke apa. Dia rasa macam makan nasi tak basuh tangan, dia rasa macam dia berak tak basuh, dia duduk rasa lagu tu. So dia nak kena perhabis dengan satu doa juga lepas bagi salam. Tak apalah, kalau nak buat ringkas aja. Nama banyak-banyak, ringkas aja. Pasal apa? Matlamat dalam Islam nak segerakan dia ke kubur. Itu matlamat dia. Minta 2-3 benda ringkas-ringkas aja. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'azzib hadzal mayyit. Itu saja yang penting. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dia, janganlah engkau azab mayat ini. Cukup. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'azzib hadzal mayyit. Kalau nak tambah sikit lagi, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min huffarin nar. Ya Allah, jadikanlah kubur dia saat lagi ni satu taman daripada taman syurga, jangan bagi jadi satu lubang daripada lubang neraka. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillah. Sudah angkat pi. Tamu masa tu hidup karang bagi panjang, kita melambatkan dia mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita langgar apa yang Nabi suruh. Ni. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, allazina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Bermula segala mereka yang bantah, yang kafir, yang ingkar ini, mereka kasih dunia lebih daripada akhirat. Dia kira dunia, ya akhirat dia tak mau kira. Wa yabghunaha 'iwaja, bahkan teruk lagi depa ni apa dia? Menegah mereka itu daripada jalan agama Allah dan menuntut mereka itu akan dia. Agama beri jadi bengkok, dia kata. Ni orang Allah marah sangat ni apa dia ni? Orang yang dia masa hidup di atas dunia ni, dia duk buat agama ni jadi 'iwaja, jadi bengkok. Dia duk buat agama ni ikut dia. Dia bukan nak ikut Quran, bukan nak ikut hadis. Dia suruh ikut dia. Nak suruh ikut dia bengkok. Ikut Quran dengan hadis dia pergi cantik macam tu. Tak, dia nak buat bagi ikut dia. Bila dia buat ikut dia, dia bengkokkan agama tu. Maka dia menjadikan agama itu iwaja wa yabghunaha iwaja, dan dia menjadikan agama dia ni bengkok. Ulaika fi dhalalin ba'id. Tuhan kata. Dan bermula mereka itu pada dalalah, yakni pada sesat yang jauh daripada jalan agama yang sebenar. Kerana apa? Kerana dia duk sayang dunia sampai tolak ke tepi akhirat. Pasal dia ni duk menghalang orang daripada jalan agama. Pasal dia ni jadikan agama dia ni bengkok ikut nafsu dia.
maka dia ni fi dalalin ba'id, dia di dalam sesat yang makin jauh, bukan makin dekat, makin jauh. Firman Allah, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih liyubayyina lahum, dan tiadalah kami suruh daripada seorang pesuruh jadi rasul itu melainkan dengan lidah lughah kaumnya, supaya menyata ia akan mereka itu barang yang disuruh kerja dan barang yang disuruh tinggal bagi mereka itu. Itu dia. Allah Subhanahu wa taala kata apabila dia lantik satu nabi untuk pimpin umat tu, nabi itu bercakap bahasa sama dengan umat yang dia pimpin. Nabi Muhammad bercakap bahasa Arab, dia pimpin orang Arab. Aku bangkitkan nabi di kalangan mereka tu sama bahasa supaya mudah faham. Kalau dia lantik nabi Melayu, dia bercakap dekat orang Arab Quraisy, kacau banyak. Dan kita hari ni lah, kita pergi Mekah kan, pergi Mekah Madinah, kita tak hati Arab dengan Arab tak hati Melayu, kacau. Tapi bila dah sampai Mekah betul ni, Arab hati Melayu dah kan. Kita tanya, kita pun hati Arab 2-3 patah, kita tanya become hazard apa dia ni 10 rial, dia kata tak guna ke Arab ni. Kita kata kita ingat nak belajar Arab sikit, dia boleh buat cakap Melayu pula dengan kita. Kita kata asyara rial 10, dia kata ish, kita kata anta kalim Arabi hadha asyara rial, ya 10 kita dia ni dia tak mau nak bercakap, dia tak mau nak cakap Arab pula. Pasal apa? Pasal dia nak menjaga, dia kira lagi kita mudah faham, lagi dia mudah jual barang kan. 10 dia tanya pula, pegang alih pula, become hazard ini 15 dia kata. Kita hangat tuan-tuan, kita kata 15, kita buat sikit, kita pun boleh 2-3 petang tu je kan, baru nak kemai dia duk agak 15, kita 15 dia kata. Nak marah kan, Arab cakap Melayu lah kan. Tapi Arab airport tak tahu, Arab airport dia bukan nak jual barang, dia kira dia ismuk, dia tanya kita kita dua tak lagi dia bubur ismuk, dia kata ana ma ismuk, kita ismuk al-karim dia halau tu dia tersemak dia ni nak main Mekah Arab dia tak tahu sepatah dia ada Arab airport, Arab di Mekah betul tu, ada jaga kedai barang dia cakap Melayu dah. Susahlah nak abang kata komunikasi menjadi susah apabila satu erti bahasa ni, satu erti bahasa lain. Bila nak bercakap dia jadi ayam bercakap dengan itik, bahasa ayam itik tak faham, itik bercakap ayam tak, susah. Maka Allah Subhanahu wa taala kata apa? Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih liyubayyina lahum. Tuhan kata maka aku hantar satu rasul, satu nabi kepada satu kaum, bahasa nabi itu dengan bahasa kaum itu sama. Pasal apa? Supaya jelas apa yang nabi itu kata, mereka boleh faham terus, tak payah banyak-banyak cerita. Firman Allah, fayudhillullahu man yasha, maka menyesat Allah mereka itu, yakni mereka yang dikehendaki, dan menghidayah mereka yang dikehendaki. Siapa pilih untuk beriman, Allah bagi hidayah dekat dia. Siapa pilih untuk bantah, Allah bagi kufur pada dia. Allah bagi kita pilih, Allah jadikan kita, dia tahu dah kita nak pilih hak mana. Hak mana kita pilih, Allah bagi jadi. Maka siapa pilih iman, Allah bagi hidayah pada dia. Siapa pilih kufur, Allah sesatkan dia. Maka janganlah kita pilih kesesatan, kerana dia merugikan kita. Firman Allah, wa huwal azizul hakim, dan dialah Tuhan yang amat keras pada milik, lagi amat hakim pada perbuatan. Allah Subhanahu wa taala dia keras pada keputusan dia, dan dia bijaksana pada perbuatan dia. Dan wallahu, lepas ini kita masuk kisah Musa alaihi salam. Dia akan main lepas ni, tak boleh tengok kita orang. Saya tak pernah jadi mengajar masjid dah 22 tahun dah. Bawa kitab silap malam ni. Bawa jilid 1, baca jilid 2. Kan? Tengok, rasa jilid 1 Brown Garden, Persepah duduk dalam beg. Ambil dah tadi. Macam mana dia boleh jadi silap, tak tahu. Nak kata malaikat tampang tangan seorang pihak lain kan, tak rasa kena tampang pun. Kan?
Dia baca kitab sahabat kita punya. Jadi insya-Allah lepas ni kita masuk kisah Nabi Musa. Dia akan main kisah kisah Nabi Musa ni ada dalam banyak surah tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita baca kita rasa macam dengar dah. Betul kita dengar dah, tapi ketika kita baca tafsir surah lain, dia kadang-kadang dia ada 1 2 3 perkara yang dia ulang. Dan kita kena ingat kaedah sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi. Pengulangan itu bukan satu kelemahan. Itu kita kena ingat. Pengulangan itu bukan kelemahan. Pasal apa? Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia ulang ayat tu banyak kali, dia ulang cerita tu banyak kali, maknanya cerita tu penting. Pengajaran daripada cerita tu penting. Maka Allah dia repeat beberapa kali. Demikian juga hadis Nabi SAW. Bila Nabi sebut satu benda, Nabi ulang sebut, makna benda yang Nabi sebut tu kena bagi perhatian lebih. Pasal dia sangat penting di sisi Nabi SAW. Jadi bila kita baca kisah Nabi Allah Musa AS ni, dia akan main balik kepada kita kisah-kisah yang kita dah baca dah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tolong Bani Israel apabila mereka berhadapan dengan Firaun. Apa yang Allah tolong Bani Israel ni yang kita dah baca-baca dah banyak kali di beberapa tempat ni. Apa yang Allah tolong Bani Israel ni, apa dia? Nombor 1, lepaskan mereka daripada kekejaman Firaun. Yang kedua, Allah tolong apa? Allah jadikan Bani Israel ni satu kaum yang bila berjalan di tengah padang pasir panas terik, awan ikut ke atas bagi teduh. Ada dalam Quran cerita. Allah tolong apa lagi dekat Bani Israel ni? Allah belah laut nak bagi mereka selamat daripada kena ligan, kena kejar daripada dengan Firaun. Laut tu terbelah, boleh turun pergi ke atas dasar tu, naik balik-balik sana. Firaun masuk, Allah cantum balik. Pertolongan yang cukup besar. Allah tolong apa lagi dekat Bani Israel ni? Allah tolong apa lagi? Allah selamatkan mereka di ketika Firaun percaya cakap Tok Nujum dia. Tok Nujum dia suruh bunuh semua budak jantan, budak lelaki-lelaki. Kan? Lahir aja anak, dia tengok lelaki-lelaki bunuh. Wa yastahyuna nisa, dan bagi hidup hak perempuan aja. Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan mereka daripada zalim Firaun duk bunuh anak mereka ni, sehinggalah mereka boleh hidup seperti sedia kala, boleh dapat zuriat lelaki-lelaki balik. Allah tolong apa dekat mereka sampai ke tahap mereka cabar Allah ni. Kata dekat Nabi Musa, kalau betul Tuhan hang ni yang kata Allah ni ada betul, minta dia bawa turun main makanan hak kami tak nak makan atas dunia ni. Nak makanan hak kami tak nak makan atas dunia ni. Allah bawa turun apa dia? Manna wassalwa, sejenis minum-minuman dan juga sejenis burung puyuh yang sedap rasa dia. Tak pernah jumpa. Makan sedap, makanan dari syurga. Allah buat turun bagi Bani Israel rasa sedap. Bila sedap, apa iklan dalam radio naik pokoknya buat ketupat sedap, dia kata tu makna kata sedap dulu kan. Kalau dia kata sedap biasa ya, sedap. Sin tu sedap tu, sin dia bubuh suat sedap. Dal tu pula ada syaddah pula, sedap. Dia kena mana dengan salwa ni, sedap. Dia kata Nabi Musa pergi tanya dia, okey kalau dah sedap lah ni macam mana? Okey kah? Bolehkah beriman dengan Tuhan aku, dengan Allah? Tak boleh, kenyang. Kena balik rest, ambil masa, kami nanti bagi tahu balik. Mai pula beriman dah? Tak juga. Allah bagi dekat Bani Israel, Allah bagi macam-macam dekat mereka. Apa mereka balas balik dengan kufur Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang akan datang ni dia akan main satu ayat popular, ayat yang ustaz-ustaz ceramah akan duk bawa ayat ni. Ayat apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur kepada Allah, Allah tambah lagi nikmat yang kamu dapat tu, Allah tambah lagi. Tapi kalau kamu kufur, Tuhan kata ingat, azab aku hang tak boleh tahan. Ayat yang popular tu ada di dalam surah Ibrahim, yang insya-Allah panjang umur, Allah bagi sihat, Allah bagi masa lapang, kita baca bulan 1 insya-Allah.
Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Illa allazina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.